Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa aisna min syururi anfusina wa min sa'iyati a'malina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa rasulil mujtaba, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ini hari nikmat makan yang Allah SWT bagi pada kita. Alhamdulillah, daripada pagi tadi, tengah hari tadi, petang tadi, insyaAllah malam sekarang kita makan. Nikmat keizinan Allah SWT untuk kita menunaikan segala amal ibadat kita. Daripada pagi tadi kita dapat solat subuh, zuhur, asar, alhamdulillah, maghrib tadi, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan menunaikan solat isyak pula secara berjamaah insyaAllah. Dan lebih lagi yang mahal sekali, nikmat khazanah yang paling mahal yang Allah SWT simpan dalam khazanah Allah yang paling mahal adalah nikmat agama, Islam dan iman. Masya Allah, dialah Allah yang menghidupkan sesuatu yang mati, dialah Allah yang mematikan sesuatu yang hidup, dialah Allah yang menjumpakan sesuatu yang pernah berpisah, dan dialah Allah yang memisahkan sesuatu yang pernah berjumpa. Kita tidak pernah termimpi untuk kita berjumpa, tapi ini hari kita dijumpakan oleh Allah SWT. Dan tidak pernah kita termimpi untuk kita berpisah. Sebentar lagi pasti dan pasti kita akan dipisahkan oleh Allah SWT. La ilaha illallah. Enggak dengar suaranya yang keras, Masjid Nurul Hidayah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, hebat, Masya Allah. Syukur alhamdulillah, saya berterima kasih banyak kepada Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan Dalam yang menjemput saya, memberi saya sedikit ruang. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang hebat, kehebatan Allah. Tidak pernah saya termimpi dan tidak pernah saya bercita-cita, ayah, abang-abang, untuk saya duduk depan orang ramai dalam masjid macam ni, kasih tazkirah. Masya Allah. Ini hari pula tiba-tiba saya tak sangka pula rupa-rupanya kita ini hari ceramah perdana. Allahu Akbar, hebat Allah. Allah SWT boleh memuliakan manusia itu walaupun dia seorang raja, tanpa Allah SWT boleh menghinakan raja-raja tanpa menarik tahta dan kerajaannya. Dan Allah SWT boleh memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima dan makan daripada sisa tong sampah, sekiranya mereka bertakwa kepada Allah tanpa memberi mereka rumah yang besar sekalipun. Hebat Allah. Ini hari Allah SWT cuba nak kasih saya sedikit rasa kehebatan. Duduk dalam masjid, ayah-ayah, Allah Akbar. Inilah kita, umat yang terbaik, ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu, akak-akak, sahabat, umat yang terbaik. Di mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah SWT keluarkan, kuruskan daripada rahim ibu kalian ke muka bumi Allah ini untuk memberi manfaat kepada seluruh manusia dan seluruh isi dunia ini. Apa manfaatnya? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Masya Allah. Ini kerja-kerja kenabian. Saya dengar bayan-bayan daripada Maulana.
Ini kerja-kerja kenabian yang sudah Allah SWT amkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik yang akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Diharamkan syurga itu selagi tidak habis umat Nabi Muhammad memasukinya kepada umat-umat yang lain. Diharamkan syurga itu. Hebat kita ya ayah. Saya Nurzul Sufyan bin Sa'ban, berumur 46 tahun. Kalau ikut kalender hijrahnya lah. Kalau kalender masihinya 45. Tapi dulu ayah-ayah, ibu-ibu saya ni, orang kenal saya dalam industri hiburan. Tenang cakap, orang panggil kita ni artis lah. Artis. Sebagai penyanyi, sebagai pelakon, orang kenal kita Zul Hendy Black. Yang nama dia Zul Hendy Black. Asal saya Negeri Sembilan. Ada tak waris saya guys ni? Ada. Masya Allah, hebat. Allah hebat. Tengok tu. Allah jumpa kan, tak jumpa dekat Negeri Sembilan, jumpa ke Kampung Pandan. Allah hebat Allah. Hebat Allah. Ada ke saing kita orang Kelantan? Ada. Ada juga. Oh Masya Allah, hebat Allah. Ada tak orang Kedah? Isteri saya orang Kedah. Isteri orang Kedah. Isteri tak, kita cerita lain nanti. Ayah-ayah, ibu-ibu, tidak pernah saya bercita-cita dan bermimpi untuk menjadi seseorang yang berkata tentang kebesaran dan kehebatan Allah di depan ramai manusia. Dulu masa saya hidup ayah-ayah dekat Seremban, tadi saya bincang-bincang dengan pihak masjid, dia orang kata, abang ceritalah sikit kisah-kisah hijrah abang sikit, dia cakap. Boleh, kita boleh cerita sikit-sikit lah. Kita pendek-pendekkan sikit, kita short form, cerita ni ringkaskan. Saya ni dulu asal kat Negeri Sembilan ayah-ayah, bersekolah semua di Seremban. Habis sekolah, saya ni dulu kerjaya saya sebagai pelukis di kaki lima saja. Orang kaki lima je saya ni. Hidup saya, life saya simple je masa tu. Sebab saya punya fikir masa tu, kita hidup ni nanti kita tak lama lagi kita mesti mati. Masa tu ingatlah tu, masa tu ada sedar yang itu. Tapi bila kita hidup tu, kita tanya kepada sekalian manusia, jawapan manusia semua mirip-mirip sama je. Maknanya sukses dalam kehidupan manusia. Ini dah masuk tahun baru ni, mudah-mudahan kita dapat satu perubahan. Kita faham maknanya sukses seorang manusia. Saya tanya kepada sekalian manusia, saya tanya kepada doktor, saya tanya cakap, doktor, makna sukses macam mana doktor? Kalau bagi saya, sukses sebagai seorang doktor, sekiranya saya dah ada hospital atau klinik saya sendiri, saya sukses lah. Kita bertanya kepada lawyer, tuan, macam mana maknanya sukses kepada seorang lawyer? Saya kalau ada firma kewangan saya sendiri, saya sukses lah. Tukang masak, bang, macam mana bang, apa makna sukses? Kalau abang fikir makna sukses, abang ku ada restoran abang sendiri, abang sukses lah. Restoran, kedai makan abang sendiri, abang sukses lah. Kita tanya pada mekanik, bang, apa makna sukses kepada seorang mekanik? Mekanik cakap, saya kalau saya ada workshop saya sendiri, saya sukses. Dipendekkan cerita ya, masa tu manusia pandang saya sebelah mata ya. Budak kaki lima melukis kaki lima. Kau ni nak hidup macam mana lah ni, nak makan macam mana lah ni, melukis kau. Kau ingat tiap-tiap hari orang datang jumpa kau suruh lukis muka Tapi ayah-ayah, hidup kita masa tu tiap-tiap hari makan nasi juga. Ni umat yang terbaik ni, makan nasi juga. Allah tak duga kita sampai kita makan daun koreng dengan kulit kayu koreng kat luar tu, macam para sahabat punya ujian dulu. Merempat pun lah konon-konon hidup kita sebagai pelukis kaki lima tu. Tapi siapa kasi kita hidup? Allah, la ilaha illallah. Enggak keras suaranya Masjid Nurul Hidayah, la ilaha illallah. Nabi sentiasa berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, afiru min qawli la ilaha illallah. Selalu-selalulah kalian melafazkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baru meningkat imannya. Baru kita tidak mengharap, berjanji, merayu-rayu kepada makhluk. Tidak.
Manusia yang dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Manusia yang hilang Allah, dia hilang segala-galanya. Jadi ayah dipendekkan cerita, masa saya melukis dekat kaki 5 tu, dekat shopping kompleks dekat Seremban, Terminal 1, orang tahulah. Dalam Terminal 1 tu pula, shopping kompleks tu buat pertandingan karaoke. Tak macam mana tak saya boleh masuk pula. Tak pula pernah bercita-cita nak jadi artis pun, penyanyi pun tak juga dah. Menang pula pertandingan karaoke tu ayah. Sebulan dia buat pertandingan tu, seminggu pertama saringan, minggu kedua saringan, minggu ketiga semi final, minggu keempat final. Saya lopeh semua ni. Orang cakap kau boleh nyanyi kan? Tapi kita memanglah zaman sekolah dulu pun dah selalu pergi studio dah. Selalu dah kita pergi studio. Main muzik dengan orang. Pendekkan cerita, batu loncatan dalam kehidupan saya, kerjaya saya bertukar ayah-ayah jadi penyanyi. Tu yang nama Handy Black tu, penyanyi kumpulan rock Handy Black. Nama sebenar saya Nurzul Supian bin Sa'ban. Tapi Handy Black ni nama kumpulan saya. Orang kenal kita dengan nama tu tak apalah. Saya pakai lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan nama tu, dengan orang kenal kita buat kerja dakwah pula. Dulu bang, start jadi penyanyi tu, melopong-lopong mulut kita ni dapat duit show. Baru kita nampak konon-konon ni ya, kita dah mula nak sukses lah konon. Duit dah banyak lah ni. Dah mula beli kereta dah. Dah mula cita-cita nak beli rumah bagai lah. Harga saya dulu sampaikan, pernah saya ni sampai ke peringkat, ada lagi artis yang lebih mahal pada saya, tapi peringkat saya dulu satu lagu harga saya 3,000. Allahu Akbar ya. Hujung minggunya, hari Sabtu ambil satu dinner show, nyanyi 3 lagu, 9,000 dah. Besok hari Ahad ambil lagi satu show, nyanyi 3 lagu lagi, 9,000 dah. 10,000 ya gaji. Jadi kita bertanya kepada penyanyi-penyanyi, maknanya sukses kepada seorang penyanyi. Penyanyi-penyanyi cakap penyanyi ni dia sukses bila dia ada lagu dia yang popular. Oh, kononlah evergreen. Lebih 10 tahun. Lagu saya dah 20 tahun dah. Inilah janjiku, insan yang mengenal erti, sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Sekarang saya dah hijrah, saya hijrahkan pula lagu tu. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan yang terang. Dulu nak untuk seri, saya tukar lagi. Ilahi, aku merayu pada kau yang bernama Ilahi. Menyanyi ayah anda. Lepas tu industri hiburan ni macam nampaklah kewujudan saya ni. Tiba-tiba orang tawarkan kita berlakon pula sikit-sikit. Berlakon drama. Orang kenal kita dalam industri hiburan dulu pun sebagai seorang pelakon juga. Watak saya ni, tabung surau tu kok hilang kan? Inilah orang kan. Cerita kalau dalam drama tu selalu kan. Kalau yang ngondak-ngondak perempuan kan, skodeng-skodeng perempuan kan. Inilah budak makcik-makcik kadang-kadang tu kalau saya jumpa kat pasar malam kan. Kadang tu dululah di bazar Ramadan, tak nak dijual ada terfufa tu kat saya, menyampah dia dengan saya. Makcik tak nak jualan dengan kau ni, jahat nak dalam TV dia juga. Sampai jam tu. Ya, terkesannya orang dalam industri hiburan tu sampaikan pihak penerbit pula nampak saya, ditawarkan pula saya batu loncatan lagi dalam kehidupan saya sebagai hero filem pula. Ya Allah, hebat Allah. Ni semua kehebatan Allah, susunan Allah. Tak pernah saya mimpi-mimpikan, tak pernah saya cita-citakan nak jadi hero filem pula. Dulu tengok Awi berlakon kan, sekarang kita lah jadi hero. Ayah-ayah, Allahu Akbar. Filem mantra, Ajah Muwajah Buta Kala Sakti diundang, buta awang-awang ku
undang mantra kan dalam situ tu, dia dalam penjara, dia baca mantra tu, dia boleh keluar ke tasik mana tu kan. Filem tu ayah-ayah 2010 masa tu kutipan dia 4.2 juta. Melompet-lompet lagi nama saya, melompat-loncat lagi nama saya. Masya Allah. Jadi kita tanya kepada pelakon-pelakon, mana maknanya sukses kepada seorang pelakon. Pelakon-pelakon cakap kita sukses kalau kita ada drama-drama kita lah. Orang selalu tengok drama kita, muka kita dah keluar filem kita orang kenal. Saya fikirkan saya sukses. Konon lah masa tu duit banyak kan, adalah sikit duit, ada lagi orang lebih kaya lagi daripada saya, ada kan. Tapi berhibur. Konon orang cakap dulu nak release tension lah, nak enjoy. Pergi kelab, pergi disco, pergi pub, pergi karaoke, macam-macam. Ayah minta maaf cakap lah, ini sedikit ni aib saya cerita ni. Banyak lagi aib saya. Allah SWT pelihara. Hebat Allah. La ilaha illallah. Hebat Allah. Tapi hati kacau. Enjoy, hati kacau. Saya cakap, mana dia happiness ni? Mana kebahagiaan, ketenangan ni? Bila sekarang ni saya kenal Maulana cakap, Abang Zul, Allah SWT tidak ada berfirman sebaris ayat ataupun sepatah perkataan di dalam Al-Quran. Maknanya sukses, kejayaan, kebahagiaan, ketenangan itu ada hubung kaitnya dengan rumah yang besar, kereta yang mewah, duit yang banyak, pangkat yang tinggi, kemasyhuran. Semua enggak ada, Abang Zul. Allah hanya menyatakan maknanya sukses, kebahagiaan, kejayaan, keselesaan, ketenangan adalah di dalam ketaatan kepada Allah dan mengikut sunnah secara hidup kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah dalam hidup saya masa itu tak ada sunnah ya. Marok. Kalau orang kafir itu, idola saya di zaman itu, idola saya penyanyi-penyanyi kafir yang rock itu dulu, kalau rambutnya panjang kuning-kuning merah-merah, saya pun sama. Kalau telinganya bersubang, saya pun sama. Lehernya berantai, saya pun sama. Tangannya bergelang, saya pun sama. Seluarnya kalau macam harimau, seluarnya saya pun ada. Seluarnya belang-belang macam kuda zebra, saya pun ada. Idola gitu ya. Patutlah tak ada kebahagiaan. Maulana cakap, masa itu Bang Zul, kenapa kau cari kebahagiaan di klub-klub, di disco-disco, di pub, di karaoke semua? Kerana kau gelandangan hidayah. Itu tempat hiburan untuk orang-orang kafir. Tapi kau lihatlah, orang kafir pun enggak bahagia. Ada yang balik daripada klub, mereka mabuk-mabuk, mereka bunuh diri. Ada orang kaya yang duitnya banyak di negara-negara yang maju, di naik bangunan tinggi, terjun bunuh diri. Enggak ada hubung kaitnya kebahagiaan dan ketenangan dengan itu semua. Kemasyhuran semua enggak beri kita kebahagiaan. Tiba-tiba ayahanda, saya nak faham agama tengah masyhur tu kan, tengah lalai pada agama tu ayah. Allah SWT nak duga saya, inilah dia titik tolak permulaan hijrah saya. Diduga dengan ayahanda saya sakit. 3 tahun ayahanda saya stroke. Masa dia stroke tu kita suapkan dia makan lah, adik-adik lain pun jaga kan, saudara mara semua jaga kan. Tapi masa tu saya tengok je dia, saya cakap, mana perginya kederat orang tua ni saya cakap. Kepala ada, tangan 2, kaki 2, badan ada. Mak saya tertanya-tanya, mana pergi kenapa dia tak boleh angkat tangan sendiri? Makan pun kita kena suap. Kadang-kadang kunyah pun dah tak boleh ayah. Bila sampai ke peringkat masuk hospital, makannya pakai tube je, straw tu semua tu, air masuk kat badan semua. Saya cakap, mana pergi kederat dia? Di musim-musim yang itu, saya ni dah pernah di approach oleh golongan-golongan sahabat-sahabat jemaah-jemaah tabligh. Dia cakap, bang, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dia kata. Kita jumpa doktor, kita cakap, doktor buatlah apa yang boleh untuk ayah saya ni, nanti kita bayarlah, kita usahalah bayar. Doktor cakap, dah buatlah semua dah pun, the rest is you pray to your God. Masa tu saya cakap, Allahu Akbar. Ayahanda saya meninggal. Masa tu baru saya terfikir, kalaulah saya pula meninggal, ada ke tak bekalan akhirat, bekalan kubur untuk saya ni?
Jadi masa tu bila saya dengar pula bawa-bawa lah dengar ceramah-ceramah Ustaz cakap apa? Dalam Al-Quran Allah SWT firman, ulaika kal an'am. Sekiranya manusia tu tak gunakan akal ataupun sekujur tubuh itu tidak kerana Allah, bukan untuk agama Allah, langsung tak ada, dia lebih hina daripada seekor binatang. Saya cakap, Masya Allah, selama ni saya buat apa pun benda tu semua patutlah tak mendatangkan kebahagiaan. Bukan saya tak kata orang lain tak bahagia, tapi kalau kita nak cari kebahagiaan yang hakiki, Allahu Akbar. Sekarang ni Maulana cakap, sekarang ni kita belajar untuk mencari nikmat di dalam ketaatan. Dulu antum sudah bebas, sudah hanyut dengan nikmat kemungkaran, nikmat dalam kemaksiatan. Enggak ada bahagianya di situ. Simple life, simple problem. Manusia yang dapat Allah, imannya, kalau dia takwanya kepada Allah, dia tidak risau apa-apa, Bang Sun. Bukan maksudnya tidak perlu kerja, perlu berniaga. Tapi sekarang kena faham, kita umat yang terbaik, Allah sudah reservekan kita dari zaman roh lagi. Penciptaan roh itu Allah sudah muliakan kita ini. Roh-roh kita Allah sudah pegang dulu, simpan dulu. Allah bisa saja lahirkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, boleh saja. Allah subhanahu wa ta'ala boleh saja melahirkan kita sebagainya umat Nabi Isa alaihissalam, boleh saja. Tapi tidak, Allah simpan roh kita. Di akhir zaman nanti akan kuhantar ke bumi aku, ke dunia ini, umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan seluruh nabi-nabi yang terdahulu berdoa dan meminta-minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini umatnya Muhammad, ya Allah. Nabi-nabi yang terdahulu ingin menjadi umat seperti kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa istimewanya umat akhir zaman ini, ya Allah? Datangnya akhir tetapi memasuki syurgamu terlebih dahulu. Apa istimewanya umat akhir zaman ini, ya Allah? Allah cerita dalam Al-Quran, afiru min qauli. Allah sudah ceritakan kan? Allah sudah ceritakan. Kitalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allahu Akbar. Apalagi Allah sudah buat ini kita umat akhir zaman menjalankan kerja-kerja kenabian, dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Imam dakwahnya dengan kepimpinan solatnya, Bilal dakwahnya dengan azannya. Kita orang-orang awam dakwah dengan apa saja kerjaya kita. Dakwah ini bukan kerjaya, tetapi apa saja kerjaya kita, dakwah wajib jalan. Ini bang, azam kita bang, ayah-ayah tahun baru ni, azam kita ni nak mengajak manusia kepada Allah. Kita nak tukar umat punya fikir, nak tukar umat punya risau, nak tukar ni fikir tentang dunia. Sekejap kita dah tinggalkan dah. Jangan kita fikir tentang kebesaran dunia lagi. Jangan kita pandang kebesaran dunia. Jangan kita dengar kebesaran dunia. Jangan kita bicara kebesaran dunia. Ini 4 perkara. Ini saluran hati. Bicara kebesaran dunia, habis kebesaran dunia masuk dalam hati. Kau kenal, kau pelihara ternakan kau. Kau kenal peliharaanmu. Tapi kalau kau kenal Allah, kau akan kenal. Kau cari Allah, kau kenal Allah. Kau jaga Allah, kau kenal Allah. Kau jaga agama kau, kau kenal agama kau. Kalau kau jaga bisnes kau, kau kenal perihal bisnes kau saja. Jadi sekarang ni alim ulama cakap, apa lagi yang kita nak buat Abang Zul? Apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Dulu masa saya hijrah, ayah-ayah, lepas ayah anda saya meninggal tu, saya jumpa dah ustaz-ustaz, alim ulama, maulana kan, dia cakap saya nak berhenti menyanyi. Kononnya lah nak berhenti menyanyi. Maulana cakap, nanti Abang Zul, dia kata, nanti dulu, jangan berhenti, dia kata. Kalau kau mau buat kerja dakwah, apa saja profesimu, dakwah wajib jalan. Siapa yang mau membicarakan tentang kebesaran Allah dan kehebatan Allah di tengah-tengah keramaian manusia yang suka muzik itu, kau pergi, Abang Zul. Dakwah ini bicaranya berbeza-beza. Orang yang suka muzik, kita kena buat dakwah dengan cara yang suka muzik. Orang yang gangster-gangster, kita biarkan jemaah kita yang gangster-gangster ni pergi jumpa. Mereka tahu bahasa mereka.
Kelompok-kelompok pondan-pondan itu biar jemaah yang pondan yang sudah hijrah ni pergi buat dakwah. Mereka tahu bahasa mereka. Orang yang bisnes-bisnes biar jemaah kita bisnesmen ini jumpa untuk bicara sama mereka. Mereka tahu bahasa mereka. Dakwah ini indah. Sampai kan ada sekali itu Maulana cerita, saya dengar dia kata hebatnya orang ni kalau nak buat kerja dakwah dalam kerjaya dia pergi urut kaki pun, orang yang urut kaki itu pun buat dakwah. Urut sakit. Aduh. Wak berhenti. Ustaz, kalau sakit bilang Allah ya. Oh, okey. Allah. Urut sakit Allah. Sekali itu sedap. Sedap wak. Besok ni syok wak. Wak berhenti. Ustaz, kalau sedap pun bilang Allah ya. Yang sakit itu dari Allah, yang sedap pun dari Allah. Masya Allah. Apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Dan bicara kita pun harus bicara tentang kebesaran Allah. Kalau kita duduk minum-minum, kita jangan kata mama ini buat teh ini macam sedap. Jangan. Yang kasih sedap itu Allah. Kerana apa? Kerana kedai mamak yang di sebelah pun bancuhannya lebih kurang sama saja. 3 sudu gula, 3 sudu susu, gitu-gitu saja. Tapi kenapa kedai yang ini sedap, kedai yang itu enggak sedap? Karena Allah yang kasih sedap. La ilaha illallah. Ini kita sembang-sembang sama anak-anak. Wah, kau belajar cemerlang kan? Pergi tuition semua kan? Siapa kasih kau cemerlang nak? Siapa kasih kau pandai nak? Allah. La ilaha illallah. Sebab apa nak? Sebab anak orang lain pun pergi tuition juga. Orang lain pun semuanya pergi ngaji juga. Tapi kenapa mereka enggak cemerlang? Kerana cemerlang itu dalam genggaman Allah. La ilaha illallah. Bang, hebat bang. Saya belajar buat benda-benda ni bang. Kadang-kadang baru kita nampak manusia punya perangai dalam buat usaha dakwah ni. Dulu masa saya tengah sebagai seorang selebriti itu, sambutan orang kepada kita berbeza. Tapi bila kita hijrah ni, Masya Allah, macam-macam tanggapan manusia semua. Tadi saya bincang dengan pihak masjid. Pihak masjid kata bila masuk waktu isyak nanti kita berhenti sekejap untuk azan dan sambung sikit lagi. Boleh ke ayah-ayah, ibu-ibu? Boleh ya bang-bang, kita sambung sikit lagi lah dalam 10 minit lagi insya-Allah. Kan kadang-kadang mungkin ini bukan majlis ilmu macam ustaz-ustaz, alim ulama, tuan guru yang lain. Ini majlis tazkirah aja supaya kita ambil ibrah dia. Mungkin kita dapat satu semangat yang lain kan untuk buat kerja dakwah ni. Ajak manusia kepada masjid pun dakwah kan. Melarang manusia buat kerja yang bukan-bukan pun dakwah juga. Balighu ani walau ayat. Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun sebaris ayat. Tak pandai nak mengaji lah bang, nak mengaji Al-Quran depan orang, nak buat dakwah. Enggak perlu mengaji buat dakwah. Kau perlu faham dakwah ini bukan mengajar. Bukan mengajar. Dakwah ini mengajak manusia supaya ingat kepada Allah, taat kepada Allah, mengajak manusia kepada masjid, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak isteri kenal kebesaran Allah. Katakan kepada dia, yang kau cantik bukan sebab makeup ni, yang Dinda cantik bukan sebab baju baru ni Dinda. Kan sayang? Dah faham kan? Siapa kasih cantik Dinda? Allah. Kenapa ada orang yang lain-lain tu pakai makeup tiba-tiba tak cantik juga? Siapa kasih cantik? Allah. Siapa kasih cantik Dinda? Allah. La ilaha illallah. Kita lihat dulu sirah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini hari terima Islam, besoknya sudah Islamkan 9 orang. Apa ilmu yang beliau ada? Enggak perlu belajar jauh-jauh, enggak perlu belajar tinggi-tinggi, enggak perlu belajar lama-lama. Dia hanya berjumpa manusia, bicara kepada manusia. Matahari itu bukan Tuhan, api itu bukan Tuhan, bulan itu bukan Tuhan, batu itu bukan Tuhan, pokok itu bukan Tuhan, berhala itu bukan Tuhan. Tuhan kita Allah. La ilaha illallah. Itu saja. Ucapkanlah la ilaha illallah, kau pasti berjaya, kau pasti selamat. Kita ayah-ayah, alhamdulillah Allah dah pelihara kita, bawa kita kat masjid ni. Tapi kita risau tetangga-tetangga kita. Besok kat padang mahsyar, hari tuntut menuntut yang tak selesai. Takutlah. Saya cukup takut bila saya kenang-kenang kembali peminat saya berapa ramai dulu. Banyak kot terpengaruh dengan lakonan saya, dengan nyanyian saya.
Jiran-jiran kita 40 pintu kanan, 40 pintu kiri, 40 pintu depan, 40 pintu belakang. Tanggungjawab dakwah kita. Aduh, risau ya. Sekarang ni bila kita tak fikir kepentingan dakwah ni, kita tengoklah anak-anak macam mana ya. Risau sangat. Macam-macam agenda-agenda yang nak memusnahkan agama kita. Mudah-mudahanlah masuk tahun baru ni, ini hari baru 2 hari bulan kan, baru 2 hari kita dia tahun baru ni, dah selesai dah Zulhijjah, kita dah masuk Muharram ni. Mudah-mudahan kita ada satu semangat barulah. Semangat baru, setidak-tidaknya dalam tempoh satu hari itu 24 jam tu beribu patah perkataan yang kita lafazkan kepada manusia yang kita jumpa. Mudah-mudahan ada perkataan-perkataan kita yang memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah. Mudah-mudahan. Kadang-kadang tu orang tanya, "Babe, nanti kita jumpa besok 9 pagi Okey, lu jangan lambat babe, okay, confirm babe. Ni sure ni jadi ni. Okey, deal. Okey, besok janji." Bahasanya mungkin biasa-biasa, tapi menjadi kebencian Allah kerana tidak ada insya-Allahnya di sana. Wah, kau sihat lah sekarang. Alah, okey lah, aku makan ada suplemen ni, aku makan apa semua, pergi gym sikit kan, rasa sihat tu. Enggak ada bicaranya tentang Allah. Enggak ada katanya alhamdulillah Allah kasih aku sihat. Enggak ada. Bang, ni semua nikmat-nikmat yang kita dapat dalam hidup ni sekarang ni, baru saya faham lah. Bila saya buat kerja agama ni ayah-ayah, saya dah nampak dah sukses tu apa. Sebab apa? Sebab sekarang ni baru kita faham. Ada kawan-kawan kita yang masih lagi dalam industri hiburan ke apa ke, kita tengok, bukanlah kita nak menghina, tak, itu semua kawan-kawan yang saya sayang. Tapi kita tengok macam tu juga pun nak kerja kaya yang macam mana, tak terbeli pun. Kita rumah sampai ke sekarang ni 2 juta punya rumah tak terbeli pun. Tak terbeli pun Ferrari ke apa ke, kita setiap bulan apa benda tak ada. Last Allah SWT ajar satu dunia dapat penyakit ni. Sekarang baru kita nampak negara maju yang ada mesin-mesin mahal pun tak boleh nak bunuh. Dia tak tahu ni musuh ni macam mana ni, tentera Allah. Ni hijrah yang paling indah, hijrah yang terindah, hijrah yang terindah dalam kehidupan kita masuk tahun baru ni. Mudah-mudahan kita pegang satu tanggungjawab baru ya, identiti yang terbaru kan, identiti umat yang terbaik yang akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Kita buat kerja dakwah, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh kan, abang-abang kan, boleh kan. Tak semestinya kita keluar lama-lama, tak keluar pergi jauh-jauh semua, tak semestinya. Jadi insya-Allah kita bagi laluan dulu untuk azan isyak sekejap. Lepas tu Zul sambung sikit je lagi ayah-ayah kita silakan insya-Allah.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi ayah anda. Abang-abang boleh sampai pukul 10 InsyaAllah. Dulu kan masa lepak-lepak kedai mamak kan, lepak lu baru buka seboleh. Lek lu nak boleh apa sampai 3 pagi boleh duduk ayah-ayah. Karaoke pun macam tu kak. Sekarang kan baru saya faham lah, bila kita nak membicarakan tentang agama ni, Masya Allah. Tapi tak apalah, sampai pukul 10 taklah lama dah tadi kan. Bincang lah dengan Imam cakap boleh masuk 10 InsyaAllah. Suspend ayah-ayah kan. Tapi syukur Alhamdulillah ayah-ayah, Allah maha hebat. Ternyata Allah memang sayang kita. Saya pernah dalam pengalaman kehidupan saya masa saya sebagai selebriti dulu, balik daripada pusat hiburan, nasib baik saya naik kereta lagi satu. Kawan kita ada naik lagi satu kereta tu, aksiden dan meninggal. Allahu Akbar. Allah SWT biasa mematikan manusia dengan setiap perkara yang biasa mereka lakukan. Kau lihat sajalah manusia-manusia yang panjat-panjat gunung, akhirnya mereka mati terjun gunung. Kau lihatlah manusia-manusia yang bermain dengan laut, surfing, diving, sudahnya mereka mati kelemasan dalam laut. Kau lihatlah manusia-manusia yang biasa bermain dengan binatang buas, harimau, singa, buaya, akhirnya mereka mati termakan dengan binatang buas. Kau lihat manusia yang maksiat, mereka mati maksiat. Kau lihat mereka yang berlumba-lumba di trek perlumbaan, akhirnya ada yang mati berlumba. Kau lihat manusia yang mengumpat, mereka mati mengumpat. Kau lihat manusia rasuah, mereka mati rasuah. Sekarang kita mau mati dengan cara apa, Abang Zul? Mudah-mudahan kita bisa mati di atas jalan dakwah ilallah. Dakwah agama Allah ni kita kena buat apa saja, niat saja dalam hati kita. Setiap hari mau keluar rumah, mau pergi kerja, mau pergi mana pun, niatnya ada usaha untuk dakwah, bicara tentang kebesaran Allah. Di mana saja, bila-bila masa saja, pada siapa saja, dalam apa saja keadaan. Ada saya jumpa alim ulama cakap, dia kata kalau nak ikut sunnah betul-betul satu hari kena 25 majlis membicarakan tentang kebesaran Allah. Kau mau jumpa siapa dalam satu hari 25 majlis? Pagi sarapan di kedai bicara tentang kebesaran Allah, masuk pagi dia office bicara tentang kebesaran Allah, jumpa bos bicara tentang kebesaran Allah, makan tengah hari bicara tentang kebesaran Allah, kerja selesai bicara kebesaran Allah. Allah saja. Alhamdulillah lah, hebat Allah lah kasih selesai kerja ni. Kalau tak ada ni apa semua ni, kalau bukan Allah kasih selesai, tak selesai juga ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ini hari kita punya meeting dapat keputusan yang baik. Kalau meeting masuk waktu solat, berhenti saja, solat dulu. Ada orang yang meetingnya nanti kita solat, habis meeting ni kita solat dia terlupa, sekiranya dia solat dulu, pasti dan pasti meeting itu akan mendapat keputusan yang paling sempurna. Kebesaran Allah ini kalau orang berpegangnya kepada kalimat la ilaha illallah, semuanya Allah dulu. Kenapa anak-anak tidak risau? Nak, kau mau pergi masuk mall tu, pergilah nak. Kau tak risau, kenapa? Ayah ada, okey. Wah nak, kau suka-suka saja, suka ambil barang yang mahal-mahal ni, kau tak risau apa yang kau mau beli ni, kerana kau tak risau. Nak, kenapa nak? Tak risau, ayah ada. Jadi kita sekarang ni enggak mau ada kerisauan. Risaulah bulan ni, duit sewa rumah macam mana ni. Tak apa, insya-Allah Allah ada. Ya, kebesaran Allah ni ayah-ayah, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, sahabat semua, kebesaran Allah ni saya nampak dengan bantuan Allah ni. Penjagaan Allah, penjanaan Allah ni dalam kehidupan kita saya nampak nyata bila saya dah berhijrah ni. Dah 5 tahun dah saya tak syuting macam dulu-dulu, tak pergi show, konsert macam dulu apa semua. Sampai ke ini hari saya masih lagi makan nasi. Dulu saya duduk kondo je 2 tingkat. Sekarang ni Allah SWT punya hebat, saya duduk rumah bawah pula, rumah 3 tingkat pula, gated area, ada guard pula jaga lagi. Allah, hebat Allah, hebat Allah. Mana datang duit tiap-tiap bulan? Saya tak ada sign kontrak dengan mana-mana pun. Sekarang ni dia nak buat ayah-ayah kita nak nampak ni, nak perjuangkan agama kita ni. Masuk tahun baru ni kita ada satu semangat lain.
Tak kisah yang kerja-kerja macam biasa, tapi dakwah wajib jalan. Kita nak cakap dia dekat manusia, ini hari alhamdulillah bang, wah handsome bang ini hari bang, alhamdulillah Allah kasi handsome, Masya Allah. Wah bang, kereta kilat abang ini hari bang, wah memang kita cuci tadi, alhamdulillah dek, Allah kasi kilat dek. Allah Akbar. Bang, kalau ramai yang mau cakap macam ni, kita asyik dengar Allah, Allah, Allah aja bang. Manusia di akhir zaman ini pandai berfikir-fikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga rumah, sehingga kan rumah yang puluh ribu, ratus ribu, juta-juta manusia membelinya. Manusia di akhir zaman ini pandai berfikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga emas, intan belian, emas intan belian berjuta pun manusia membelinya. Tapi sayang, manusia di akhir zaman ini tidak pandai berfikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga iman. Kalau orang asyik bicara tentang hebatnya iman ni, mahalnya harga ni, inilah khazanah yang paling mahal, benda yang paling mahal dalam khazanah Allah. Bang, hebat Islam. Tapi jangan kita berserah dirilah dengan janji Allah. Memang Allah dah janjikan Islam tu pasti akan berjaya, tapi kita nak jadi umat yang terbaik yang pegang identiti ni, menjadi pejuang agama Allah, buat dakwah, bicara tentang kebesaran Allah. InsyaAllah ayah-ayah boleh kan ayah? Bukanlah saya nak cakap orang yang lebih berumur pada saya ni tak buat kerja dakwah, tapi orang yang ini yang ada dalam ni kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan dalam perkongsian ni kita boleh share lagi dekat luar, kan? Perkara kebaikan yang orang lain buat asbab daripada kita, 100% pahalanya yang dia buat kita dapat sama. Nak buat kebaikan, inilah umat terbaik, ibu-ibu, ayah-ayah. Umat yang terbaik. Baru saya faham dulu dalam kehidupan saya, mungkin saya tak mampu nak menjadi anak yang terbaik dekat ayah saya sampai ayah saya meninggal. Tak sempat ayah saya tengok anak dia ni rajin pergi masjid lah kan? Tak sempat nak tengok. Sekarang mak saya alhamdulillah lah, mudah-mudahan buatkan mak kita rasa seronok, dapatlah berkat insya-Allah, mudah-mudahan kan. Doa mak yang berkat tu mudah-mudahan. Jadi sekarang ni ayah-ayah, ibu-ibu, tak ada lain lah sebenarnya apa yang kita nak perjuangkan dalam hidup sebenarnya. Yang saya dah nampak ramai dah saya jumpa orang-orang, ada sahabat saya dululah VIP lah, minta maaf lah ya, kita panggil dia Datuk, tapi saya dengan dia, saya kenal dia, saya panggil dia abang kan. Orang panggil dia Datuk. Masuk hospital, dia dah lebih kurang macam ayah saya jugalah dulu tu, yang makannya pun pakai tube semua tu. Saya cakap, Bang lu dah dapat semua lah bang. Lu tengok rumah lu besar, kereta lu besar, sekarang lu nak apa bang? Sekarang ni lu nak apa? Nak sihat lah dia kata. Nak sihat, lepas sihat bang, nak solat lah dia cakap. Nak buat kerja agama lah dia kata. Sebab tak ada nilai lah, maksudnya berapa ribu pun duit untuk ubat masa tu, belum tentu lagi dia akan sihat. Siapa yang kasih sihat? Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sekarang ni bila orang tengok saya, ayah-ayah, ibu-ibu, saya ni mudah-mudahan kita nak buat perkara-perkara baik supaya orang nampak tak salah untuk kita kerja apa pun, tak salah. Kerjalah, saya pun tak salahkan kerjaya industri hiburan yang dulu tu. Saya salahkan diri saya. Inilah hijrah yang terindah. Saya rasa sebenarnya dulu kita rasa daripada kampung hijrah ke KL jadi selebriti. Oh, hijrah. Aku daripada kampung masuk bandar jadi artis. Kita rasakan terindah. Tapi sebenarnya baru saya faham sekarang, nikmat di dalam ketaatan. Bila Maulana kata itulah dia nikmat di dalam ketaatan. Hijrah yang terindah ni bila saya kembali kepada fitrah. Daripada penyanyi rock yang dulu apa semua, bukanlah saya nak salahkan orang lain. Ada penyanyi-penyanyi rock dulu yang jaga solat, ada pelakon-pelakon dulu yang jaga solat, dan orang-orang dalam industri hiburan tu ada. Tapi saya yang lalai. Jadi untuk saya ni, bila Maulana kata pengorbanan hijrah ini Abang Zul pasti menuntut kau menitiskan air mata, baru kita fahamlah sekarang. Kita lepaskan benda-benda yang indah-indah yang dulu, yang kita seronok, yang kita suka tu. Tapi sekarang ni kita belajar. Saya bersama dengan jemaah tabligh 3 hari setiap bulan keluar dulu. Bila saya keluar, sampaikan bulan tahun lepas saya keluar 40 hari ke Sabah. Saya dapat jumpa dengan Syura Labuan. Dia cerita, dia cakap
Macam-macam pengalaman dia buat kerja dakwah, sampaikan ada orang tu, ini orang-orang yang dah inilah, dah nak settle down. Ya nak settle down, nak daripada kerja semua. Dia cakap sekarang ni dalam hidup dia nak buat kerja dakwah. Family tanya macam mana nak makan nanti. Dia cakap macam mana kalau berhenti kerja kau tak nak buat apa benda apa semua. Dia yakin penjagaan ekonomi, kesihatan, makan dan rezekinya di dalam penjanaan Allah SWT semata-mata. Dia yakin dia buat juga, sampaikan Allah SWT hantar lebah pergi ke belakang rumah dia, hinggap dekat pokok tu sampai menitik-nitik madu. Buat sarang sampai menitik-nitik madu, sampai dia tadah dengan baldi apa semua, sehingga kan dia bisnes madu. Hebat ayah-ayah. Saya cakap Masya Allah. Tapi kita bukan sampai kita nak tinggalkan yang lain. Sekarang ni hiduplah dengan apa cara sekalipun. Kita tidak merampas kebahagiaan orang, tapi dakwah wajib jalan. Dengan orang lain pun bila kita buat dakwah, kita jangan merampas kebahagiaan orang. Tapi kita bicara tentang kebesaran Allah saja. Masuk tahun baru ni, mudah-mudahan dapat satu catatan yang lain pula untuk kita sebagai da'i Allah. InsyaAllah ibu-ibu ayah-ayah boleh Imam, macam mana kita rasanya? Dah sampai masa ke? Nak tutup ke? Saya risau ramai orang pandang ke, besok hari cuti pun semua orang nak berehat ke apa kan. Saya tak ada ni pun, tak kisah pun. Tapi Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah kalau ada ni apa-apa salah silap, usul minta ampun, minta maaf. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita ambil satu kesedaran bahawa apa saja pun profesi kita, tapi dakwah wajib jalan. Ini adalah kerja yang terbaik. Sebab apa? Sebab Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, fikir Nabi fikir yang terbaik, risau Nabi risau yang terbaik, bicara Nabi bicara yang terbaik, akhlak Nabi akhlak yang terbaik, rumah Nabi rumah yang terbaik, keluarga Nabi keluarga yang terbaik, sahabat Nabi sahabat yang terbaik, umat Nabi umat yang terbaik. Kerja Nabi adalah kerja yang terbaik. Jadi inilah kerja Nabi. Kita kena buat. Nabi sudah tidak ada, tapi kerja-kerja kenabian kita buat. Sekiranya berlaku kemungkaran di dalam kampung Pandan dalam ini, siapa yang harus mencegahnya? Kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu, saya berdoa setiap hari pada Allah SWT. Setiap hari siapa yang saya jumpa, mudah-mudahan Allah SWT jumpakan saya balik di syurga Allah SWT. Bukan sekadar kita jumpa dekat sini saja. Ini mudah-mudahan mendapat berkat dan rahmat Allah SWT. Inilah taman-taman syurga yang Allah SWT kata sekiranya ada majlis-majlis yang memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah, singgahlah kamu di tempat itu, kerana itu adalah taman-taman syurga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, sahabat semua minta ampun, minta maaf. Mungkin malam ni bukan malam majlis ilmu, tapi malam perkongsian pengalaman saja. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya sikit-sikit cerita-cerita saya tadi itu, dapatlah kita ambil iktibar sikit-sikit. Dan mudah-mudahan dan sikit-sikit yang terbaik itu apa-apa pun kita ambil manfaat lah. Sebab Maulana cakap, ikan yang kurus pastikan ada isinya, ikan yang gemuk pastikan ada tulangnya. Kita buang saja tulang-tulangnya, kita ambil isinya saja. Jadi insya-Allah saya bukan alim ulama, bukan ustaz-ustaz, tuan guru, saya hanyalah mantan rockers kan, tapi kita nak berpegang kepada identiti umat yang terbaik, membicarakan tentang kebesaran Allah di mana saja, bila-bila masa saja, pada siapa saja, dalam apa saja keadaan. Ini hari Allah SWT dudukkan saya di sini, saya tidak duduk, tapi Allah SWT dudukkan saya di sini. Kita membicarakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah. Jadi insya-Allah syukur, alhamdulillah, minta maaf, minta ampun ayah-ayah, ibu-ibu kalau ada salah silap kata-kata saya adalah kekhilafan daripada saya sendiri. Janganlah mengharapkan sesuatu yang sempurna daripada saya, kerana sifat yang sempurna itu adalah milik Allah SWT. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang dosa, Allah SWT tukar menjadi yang berpahala. Kalau ada yang lawa-lawa tadi itu, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang bermanfaat. Kita tutup saya punya tazkirah ni, perkongsian pengalaman saya ni dengan tasbih kifarah insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.